Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bi umumi bidarin amin. Baik, sambung pada muka surat 301 An-Naw' Samin Al-Atfu. Uh, Tajuk ni membincangkan tentang huruf-huruf ataf. Huruf-huruf ataf ni dia panggil, kalau bahasa Melayunya apa ini, kata penghubung boleh juga. Dan atau kemudian, maka, uh, bahkan, bahkan tidak, akan tetapi, kata-kata penghubung lah dalam bahasa Melayu. Okey. Surat 301 301. An-Naw' As-Samin, naw' yang ke-8, Al-Atfu, huruf ataf. Fafihi arba'u masailah, dan padanya ada 4 masalah. Al-mas'alatu ula, ma huwa al-'atfu wa ma hiya hurufuhu. Apakah dia ataf dan apakah dia huruf-hurufnya. Al-'atfu ni ta'rif ataf. Huwa tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil 'atfi. Dia adalah tabi' yang berada yang menjadi perantaraan. Dia adalah tabi'. Tabi' ni maksudnya sesuatu yang mengikuti, yang menjadi perantaraan di antaranya tabi' itu dan di antara matbu'nya. Matbu' ni sesuatu yang diikuti, menjadi perantaraan oleh ahadu hurufil atfi, salah satu daripada huruf-huruf ataf. Maksudnya dia ada tabi', lepas tu ada dia ada matbu' first, kemudian ada tabi' kat belakang. Kan? Tabi' ni sesuatu yang mengikuti, matbu' tu sesuatu yang diikuti. Tabi' mengikuti matbu'nya. Nanti saya terangkan. Kemudian ataf ada kat tengah-tengah tu, di antara matbu' dan tabi'. Okey. Itu maksud perkataan yatawassatu, menjadi perantaraan di antara tabi' dan matbu'. Okey. Wa huruful atfi tis'atun, huruf ataf ada 9. Wa hiya al-waw, huruf waw, al-fa, huruf fa, thumma, au, am, bal, la, lakin, hatta. Okey. Kita pergi kepada makna-makna setiap kalimat tersebut. Al-mas'alatu tsaniyatu ma hiya ma'ani hurufil atfi. Apakah dia makna huruf ataf tersebut? Okey. Gambaran macam huruf ataf ni, contoh macam telah bermain bola oleh Zaid dan Amar. Zaid dan Amar. Telah bermain bola oleh Zaid dan Amar. So, Zaid dia akan jadi matbu', dan akan jadi ataf, wow. Amar dia akan menjadi tabi'. Tabi' yang mengikuti matbu' dia. Mengikuti apa? Dari segi rafa', nasab dan jar. Dari segi highlight. Highlight ni maksudnya dia punya, ni lah dia punya apa ni, tanda lah, tanda. Tanda rafa', tanda nasab, tanda jar, tanda jazam, atau fi'il. Kita tengok pada mana-mana huruf Al-harfu, huruf yang pertama, huruf waw. Apa function waw ni? Mutlaqul jam'i. Dia semata-mata menjamakkan. Menjamak ni maksudnya menghimpunkan di antara tabi' dan matbu'. Contoh, kataan misla ja'a Zaidun wa Bakrun. Telah datang oleh Zaid dan Bakar. So, ja'a telah datang. Dia cakap telah datang oleh Zaid. So, lepas tu ada lagi huruf ataf. Kan huruf ataf ni menghimpunkan. Menghimpunkan apa? Menghimpunkan antara Bakar dan Zaid itu telah datang. So, Zaid ni akan jadi matbu'. Kemudian huruf ataf waw. Selepas pada huruf ataf tu ada tabi' yang mengikuti Zaid ni. Mengikuti dari segi hukum, kemudian mengikuti dari segi rafa' nasab jar. Tengok Bakar tu. Bakar tu kan rafa', Zaidun pun rafa'. Ai tafsir. Ja'a ma'an duna maziyatin li ahadihima ala al-akhar. Mereka telah berdatang
mereka telah datang serentak tanpa ada sesuatu yang lebih di antara bagi salah satu daripada mereka dua ke atas satu orang lagi. Tak ada yang lebih lah, tak ada yang siapa yang datang first, tak ada siapa yang datang lambat, datang tu serentak. Sebab tu waw tu mutlaqul jam'i, datang serentak. Sebab nanti ada kalimah yang mana dia menunjukkan datang tu lambat sikit atau datang tu next month ke apa ke. So waw ni dia mutlaqul jam'i lah, datang tu serentak. Tengoklah pada fi'il yang digunakan. Okey, yang kedua, alfa, huruf fa. Fa tu kan. Fa ni ada dua. Fa tartib, fa ta'kid. Okey, mislu, contoh. Uh, Ja'a Zaidun Fabakrun, telah datang oleh Zaid, kemudian Bakar. Untuk waw tadi terjemah dia dan, tapi untuk fa terjemah kemudian. Okay. Ai, tengok tafsir. Macam mana boleh kemudian? Ja'a Bakrun akibat Zaidin bila muhlatin, telah datang oleh Bakar selepas Zaid dengan tanpa ada lengahan masa. Maksudnya Zaid datang first sebab Ja'a Zaidun Fa Bakrun, kemudian Bakar. Masuk pintu kan. Zaid datang first, kemudian Bakar menuruti. Dia kan ada tertib kat situ. Kalau macam waw tadi, dia orang serentak masuk sekali. Itu tu. Tapi kalau Fa ni, dia datang kemudian. Sebab tu namanya tertib dan takkib. Tertib ni maksudnya bersusun lah. Orang ni datang first, kemudian orang ni, kemudian orang ni. Kemudian takkib pula maksud dia datang selepas. Akoba yu'akibu takkiban. Datang selepas. Okey, huruf ataf yang ketiga, summa. Summa Summa at-tartibu ma'at-tarakhi. Tertib juga secara tertib berperingkat ma'at-tarakhi bersama ada lambat. Lambat sikit. Macam fa tadi tu tak ada lambat tau. Dia datang lepas pada tu. Orang ni masuk first, lepas tu second, third, fourth. Datang serentak. Tapi kalau macam summa ni kemudian juga. Terjemah dia kemudian. Macam fa pun terjemah kemudian. Tapi summa ni dia kemudian bersama dengan ada lambat sikit waktu perantara itu. Contoh perkataan Ja'a Zaidun summa Bakrun. Terdatang oleh Zaid kemudian barulah Bakar. Ai tafsir dia Ja'a Bakrun akibat Zaidin bimuhlatin. Datang oleh Bakar selepas daripada Zaid dengan ada lengahan masa. So Zaid datang first. Kemudian selang beberapa minit ketika itu Bakar datang pula. Tak kira minit ke, jam ke, bulan ke. Yang penting ada muhlatin. Ada lengahan masa. Okey. Seterusnya untuk sebelah. Huruf atau au. Okey, au ni function dia banyak Au yang pertama function dia untuk asyakku. Awil takhyiru, awil ibaha. Apa itu? Syak. Syak maksudnya disangka. At-takhyiru, takhyiru membuat pilihan. Awil ibaha, ibaha tu maksudnya mengharuskan mana satu yang kau nak. Okay. Contoh syak, misal syaki, contoh syak. Contoh ayat sangka. Ja'a Zaidun atau Amrun. Okay. Fahuna syakkal mukhatabu hal ja'a Zaidun atau Amrun. Maka di sini telah menjadi syak oleh mukhatab, orang yang di situ apa perkataan tu, adakah telah datang Zaid ataupun Amr. Contoh macam kita cakap, mutakalim cakap Ja'a Zaidun atau Amrun. Telah datang oleh Zaid ataupun Amr lah datang. Zaid datang ke, Amr datang ke, macam tu lah. So mukhatab yang dengar perkataan ni, mukhatab yang dengar perkataan ni mesti jadi syak lah. So telah datang tu Zaid ke ataupun Amr. Okay. Contoh yang kedua, misal takhir. Contoh bagi pilihan. Tazawwaj Hindan atau Ukhtaha. Kamu kahwinlah akan Hindun ataupun saudara perempuannya. Adik-adik perempuannya lah. Okay. Fahuna khayyara al-mutakallimu al-mukhataba baina zawaji min Hindin atau Ukhtiha. Maka di sini telah memberikan pilihan oleh mutakallim kepada mukhatab di antara mengahwini Hindun ataupun adik Hindun. Adik saudara Hindun lah, perempuan. Okay. Wamisal ibaha, contoh pula untuk ibaha. Ishrab ma'an aw labanan. Minumlah oleh kamu akan air ataupun susu. Fahuna abahal mutakallimu
lil mukhatabi an yashribal ma'a awil laban. Maka di sini telah mengharuskan oleh mutakallim, telah buat pilihan lah, mengharuskan dua-dua ni. Mutakallim kepada mukhatab untuk minum air ataupun susu. So, kalau syak tu senang lah kan. Dia macam ada sangkaan lah datang dari kamar. Tapi takhir dengan ibahah ni lebih kurang sama. Tahu, takhir ni macam bagi pilihan. Tapi ibahah ni pun sama macam bagi pilihan. So, apa beza dia? Tengok ada beritahu. Wal farqu baina takhir wal ibahah. Beza dia antara takhir dan ibahah. Anna fi takhiri la yumkin jam'u baina al-ma'tufain. Bahawasanya pada au yang au li takhir tu, au untuk membuat pilihan tu, takhir tu la yumkinul jam'u, tidak mungkin, tak boleh untuk menjamakkan, menghimpunkan di antara dua benda yang diatur. Wa fil ibahati yumkinul jam'u bainahuma, dan pada ibahah pula boleh untuk menghimpunkan di antara mereka berdua. Maknanya dua-dua boleh ambil. Okay, so maksudnya sini. Kalau au li takhir, kau tak boleh himpunkan di antara matu dan matu alif. Contohnya macam tazawwaj Hindan au uktaha. Kahwinlah oleh kamu akan Hindun atau adik perempuan dia. So, Hindan tu ma'tuf alih. Au huruf ataf, uktaha tu ma'tuf. Tahu. Hindan matbu' au huruf ataf, uktaha tabi'. So, tak boleh himpunkan di antara tabi' dan matbu'. Memang tak boleh lah. Mana boleh nak kahwin adik-beradik perempuan sekali dua sama-sama. Yang tak boleh. Sama ada kahwin kakaknya atau kahwin adiknya. Tak boleh himpunkan dua adik-beradik dalam satu pernikahan kan. So, dia bagi pilihan dekat situ dan tak boleh nak himpunkan dulu. Ibahah ni pula, minumlah oleh kamu akan air ataupun susu. Kau nak minum air boleh, kau nak minum susu boleh. Dua-dua sekali pun boleh. So, ada kan jamak menghimpunkan di antara dua. Okay, so awal itu lah tiga tiga pilihan, syak, takdir atau ibahah. Tengok kepada siap kalam. Siap kalam. Kita nak jadikan au tu, au apa? Au syak ke, au takhir ke, au ibahah. Okay. Am terjemah dia atau. Am ni function dia apa? Talabut ta'yin ba'da hamzatul istifham. Meminta untuk ta'yin, menetapkan, menentukan selepas adanya hamzah istifham. Huruf hamzah yang berbentuk istifham, pertanyaan, adakah? Okay, mislah, contoh. Akalta lahma amil khubza. Al khubza, engkau telah makan daging ke ataupun roti. Fahuna, maka di sini talabul mutakallim, telah meminta oleh mutakallim daripada mukhatab untuk menentukan baginya apakah dia telah makan daging ataupun roti. Okay, so ni biasanya untuk pertanyaan dah. Kau telah makan daging ataupun roti. So, dia bukan macam au. Walaupun terjemah dia atau. Au pun atau. Am pun atau. Dan bezanya au ni ayat-ayat dia untuk penyataan. Sementara am ni pula ayat dia untuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan istifham. Right. Seterusnya bal. Kalau ikutkan, kalau kat Alfiah dia tulis bal idrak ibtali, bal idrak intiqali lah. Okay, masuk bal kat sini. Isbatul hukmi lima ba'daha. Mensabitkan hukum. Maksudnya mengiyakan hukum selepas hamzah istifham. Sorry. Isbatul hukmi lima ba'daha. Maksudnya dia mensabitkan hukum yang berada selepas bal. Okay, huruf bal, huruf ataf. Selepas daripada bal tu, dia ada jumlah. Jumlah tu, dia adalah disabitkan dengan sebab bal ni. So, terjemah bal, bahkan juga. Terjemah dia bahkan juga. Okay, dia cakap function bal ni isbatul hukmi lima ba'daha, mensabitkan hukum
bagi jumlah yang berada selepasnya, bal. Wa nafyuhu amma qablaha, dan dia menafikan daripada jumlah yang berada sebelumnya, bal. Okay. Kemudian maksudnya apa? Maksudnya bal, function bal ni bila ayat datang ayat qama Zaidun bal amrun, berdiri oleh Zaid bahkan Amar. Okay, maksud bal, dia akan menafikan hukum sebelumnya, jumlah sebelumnya tu dia tak buat. Tapi selepas pada bal itu, dia mensabitkan hukumnya. Okay. Jadi kita contoh. Wa ishtaratu laha an la yasbiqaha istifham. Jadi syaratkan baginya bal bahawasanya tidak mendahului akannya oleh pertanyaan. Istifhamah. Wa an yakuna ma ba'daha mufradun. Dan bahawasanya jumlah selepasnya itu adalah mufrad. Contoh, qama Zaidun bal amrun. Fahuna asbata al-mutakallimu al-qiyamah di amrin wa nafahu an Zaidin. Okay, contoh, qama Zaidun bal amrun, telah berdiri oleh Zaid bahkan Amar. Okay, bahkan dekat sini dia menafikan bahawasanya Zaid itu berdiri. Sebenarnya Zaid tak berdiri. Yang berdiri siapa? Amar. So nampak tak? Dia mensabitkan hukum berdiri itu bagi Zaid, iaitu perkataan sebelum bal, dia menafikan, dan dia mensabitkan huruf selepasnya, iaitu amrun. Maksudnya Amar lah yang berdiri. Zaid itu dia tak berdiri. So yang pentingnya untuk bal ni dia mensabitkan hukum bagi perkataan selepasnya dan menafikan hukum bagi perkataan sebelumnya. Kemudian syarat dia ada dua. Dia tidak boleh didahului oleh perkataan istifham. Kemudian perkataan selepasnya nyebal itu mesti dalam mufrad. So sebenarnya kalau kat alfiyah kan, bal ni dia dua tau. Bal idrab ibtali, bal idrab intiqali. Dia ada bahkan juga, bahkan tidak. So dekat sini, terjemah yang sesuai untuk bal kat sini adalah bahkan tidak. Amarlah berdiri. Macam qama Zaidun bal amrun. Telah berdiri oleh Zaid. Bal amrun, bahkan tidak. Amarlah yang berdiri dia. Dia tak sama macam bahkan juga. Sebab kalau bahkan juga, itu idrab intiqali. Bal idrab intiqali. Dia memindahkan hukum. Sebelum bal tu, hukum berdiri contoh. Berdiri kan. Berdiri oleh Zaid. Kemudian memindahkan hukum berdiri pada Amar. Terjemah dia telah berdiri oleh Zaid bahkan juga Amar. Tetapi sini tak. Sini dia cakap bal idrab ibtali. Maksudnya dia menafikan hukum sebelum dia, membatalkan hukum sebelumnya dan mensabitkan hukum selepasnya. So sini bahkan tidak. Okey, huruf ataf seterusnya adalah la. La. La macam biasa lah. La ni tidak lah. Kan? Function dia nafil hukmi amma ba'daha. Menafikan hukum bagi perkataan selepasnya wa isbatuhu lima qablaha, dan mensabitkan bagi perkataan sebelumnya. Misla qama Zaidun la amrun. Telah berdiri oleh Zaid tetapi tidak Amar. So la ni memberi makna terjemah tidaklah. So kalau kau tengok la huruf ataf, sebelum huruf la tu adalah maktuf alih, dikenali juga sebagai matbu', dan selepas pada huruf ataf la tu ada amrun. Amrun tu adalah maktuf, dan dia juga dikenali sebagai tabi'. So tabi' mengikuti matbu' dia dari segi apa? Dari segi rafa', nasab, jar. Pastikan ada tengah-tengah tu ada huruf ataf. Okey, seterusnya lakin. Lakin ni huruf istidrak. Dia menafikan juga, akan tetapi. Okey, apa function lakin ni? Takriru hukmi ma qablaha. Dia menetapkan hukum perkataan sebelumnya. Sebelum perkataan lakin tu, dia mensabitkanlah hukum sebelum perkataan lakin. Wa isbatu diddihi lima ba'daha, dan mensabitkan lawannya
lawan pada hukum belakang tu, lima ba'daha, bagi perkataan selepas padanya yakin. Ada syarat. Wa yushtaratu laha an yasbiqaha nafyun aw nahyun. Dan disyaratkan baginya bahwasanya mendahului akannya yakin oleh huruf nafi ataupun nahi. Wa alla taktarina bil waw. Dan bahwasanya tidak bersertaan dengan huruf waw. Mislu ma qama Zaidun lakin Amrun. Okay. Ma qama Zaidun, tidaklah berdiri oleh Zaid. Lakin Amrun, akan tetapi Ammar. Ammarlah berdiri. Fahuna asbatul mutakallimu al-qiyama li amrin wa nafahu an Zaidin. Maka di sini telah mensabitkan oleh mutakallim al-qiyam, berdiri itu bagi Ammar, dan menafikan berdiri itu daripada Zaid. Maksudnya Zaid dia tak berdiri. Ammar lah yang berdiri. Sebab itu terjemah lakin, akan tetapi. Dia tidak bermain bola, akan tetapi dia pandai bermain bola. So dia mensabitkan hukum orang sebelumnya kan. Sebelumnya tak pandai main bola. Dia menafikan hukum sebelumnya. So dia mensabitkan hukum selepasnya. So syarat dia ada dua tu lah kan. Mesti mendahului akannya huruf nafi atau huruf nahi. Kemudian dia tak berserta dengan huruf waw. Okey. Huruf ataf yang terakhir. Hatta. Sehingga. Hatta ni al-ghayah. Ghayah maksudnya sampai ke penghujung. Contoh macam akal tu sama kata hatta ra'saha. Aku telah makan ikan sehingga kepalanya. Maksudnya sampai kepala ni pun aku makan. Macam apa ni? Basuh tangan sehingga ke siku. Maksudnya apa? Siku tak basuh ke? Sampai ke siku je. Sampai had siku je. Lepas tu lepas pada had siku tak basuh. Tak. Siku pun wajib lah basuh. Kenalah basuh. Sebab tu lah hatta ni beri makna ghayah sehingga ke penghujung. Okey. Wa tadriju fin qida'il hukmi, dan memasukkan pada penghabisan hukum. Hukum benda suatu itulah. Mislah, contoh, akal tu sama kata hatta ra'saha. Aku telah makan ikan sehingga kepalanya. Ai tadarrajtu fi akli samakati hatta akal tu ra'saha. Iaitu aku telah memasukkan pada makan ikan sehingga aku makan kepalanya ni ikan sekali. So, bila basuh tangan sehingga ke siku. Siku tak masuk ke? Masuk sekali lah siku. Sebab hatta ni beri makna ghayah sehingga ke hujung benda sesuatu tu. Okey. Wa qad ta'ti hatta, tetapi kadang-kadang datang juga hatta harfu jarrin. Oh, sorry. Wa qad ta'ti hatta harfa jarrin. Dan kadang-kadang datang juga hatta itu dalam bentuk huruf jar. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Matla' tempat terbit fajri. Tempat terbit fajar. So hatta, lepas pada hatta itu matla'i, dia jar. Sebab apa? Sebab hatta ni huruf jar. So orang bezakan antara hatta huruf jar dan hatta ataf. Kalau hatta huruf jar tu dia akan menjarkan lah perkataan selepasnya. Kemudian kalau hatta huruf ataf tu dia akan menyamakan lah macam perkataan itu sama kata hatta ra'saha. Ra'saha tu dia masukkan sebab dia ikut sama kata. Okay. Habis itu makna-makna huruf ataf. Okey. Al-mas'alatu salisah. Ma hiya arkanu jumlatil atfi wa ma i'rabu kulli ruknin. Apakah dia rukun-rukun jumlah ataf dan apakah dia i'rab-i'rab bagi setiap rukun. Maksudnya dalam ataf ni ada berapa rukun? Ada 3 je rukun, orang tahu. Ada maktuf alaih, maktuf, huruf ataf. Ada 3 je. Macam saya kata tadi, maktuf alaih kat depan sekali, huruf ataf kat tengah, maktuf kat belakang sekali. Itu je tertib dia. Dengan kata lain, matbu' kat depan sekali, huruf ataf kat tengah, tabi' kat belakang sekali. Kita tengok rukun. Rukun maktuf alaih berada kat mana? Mauqi'uhu. Tempatnya kat mana? Qabla harfil atfi, sebelum huruf ataf. So sebelum huruf ataf tu ada maktuf alaih. I'rabuhu. Macam mana i'rab dia? Hasiba mauqi'ihi fil jumlah. Mengikut tempatnya pada jumlah. Kalau jumlah tu dia berada pada tempat rafa',
maka dia akan jadi rafa' sebab jadi mubtada'. Contoh macam Zaidun wa Bakrun, bermula Zaid dan Bakar. So Zaidun tu dia berada pada uh, hukum marfu' lah sebab dalam jumlah tu dia menjadi mubtada'. Okey. Rukun yang kedua, harful atfi, huruf ataf. Berada kat mana tempat dia? Bainal ma'tuf alaih wal ma'tuf. Dia berada di antara ma'tuf alaih dan ma'tuf. I'rab dia harfun mabniyun la mahalla laha min i'rab. Dia adalah huruf yang mabni, tiada mahal baginya pada i'rab. Huruf ataf semua tak ada i'rab Dia mabni ala apa je? Kalau macam bal, mabni ala sukun. Au, mabni ala sukun. Kalau waw, wow. Wa tu mabni ala fatihi. Pa mabni ala fatihi juga. Okey, rukun yang ketiga, maktuf. Maktuf berada kat mana tempat dia? Ba'da harfil atfi. Selepas huruf ataf. So, i'rab dia macam mana? Dia mengikuti maktuf alaih. Sebagaimana maktuf alaih dia rafa', so huruf maktuf pun rafa'. Kalau maktuf alaih dia masuk, maktuf pun masuk. Kalau matbuk dia rafa', tabi' dia pun rafa'. Dia ikutilah. Okey, amsilah. Contoh. Contoh, misal. Faza Zaidun wa Amrun. Telah berjaya oleh Zaid dan Amar. So, maktuf alaih dia Zaidun, huruf ataf dia waw, maktuf dia Amar. Ikut sama kan? Rafa' kan? Sebab Zaidun yang pertama tu dia akan jadi fa'il kepada Faza. So, Amar, maktuf dia pun jadi fa'il kepada Faza juga. So, terjemah dia berjaya juga lah. Telah berjaya oleh Zaid dan telah berjaya oleh Amar. Contoh yang kedua, Jalasa Bakrun summa Sa'dun. Telah duduk oleh Bakar kemudian Sa'id. Maktuf alaih dia Bakar, huruf ataf dia summa, maktuf dia Sa'id. Contoh yang ketiga, isyrab al-ma'a awil asira. Minumlah oleh kamu akan air ataupun perahan. Air perahan. Ma'atuf alaih dia al-ma'a, huruf ataf dia aw. Al-asira, ma'atuf. Contoh yang keempat, ma ja'a amrun lakin aliyun. Tidak ada datang oleh Amar, akan tetapi datang oleh Ali. So, ma'atuf alaih dia Umar, sorry, bukan Amar, Umar, Umaru. Huruf ataf dia lakin, ma'atuf dia aliyun. Marfu' kan sama. Ishtahada Ahmadu bal Ibrahim. Telah bersungguh-sungguh oleh Ahmad. Bahkan tidak. Ibrahim lah sungguh-sungguh. Ma'tuf alaih dia Ahmadu. Huruf ataf dia bal. Ma'tuf dia Ibrahim. Al-mas'alatu rabi'ah. Waddih i'rab al-ma'tuf alaih bil amsilah. Ni nak bagi contoh lah. Contoh untuk kita terangkan bagaimana i'rab dia. So, i'rab dia ni semua sama je. Korang boleh tengok, boleh baca sendirilah. Sebab i'rab dia ni semua sama je. Senang je semuanya. Tak perlu nak baca kot. Contoh dia ada 9. Contoh tu ada 9. Dan yang highlight tu, yang highlight merah tu, itu maktuf. Maktuf. So, korang tengoklah macam contoh pertama. Zaidun lam yakul wa yashrab. Wa yashrab. Kenapa disukun? Sebab dia punya maktuf alaih dia yakul. PL. Sukun juga. Satu benda lagi saya nak bagi tahu Point untuk maktuf alaih ni. Okey, kalau maktuf alaih, kalau korang nak cari huruf ataf ada maktuf dia, kita tahu dah. Kita tahulah perkataan selepas dia maktuf. Kita nak cari maktuf alaih dekat depan jumlah ni. Isim, maktuf alaih dia pun isim. Fi'il, maktuf alaih dia pun fi'il. Huruf, maktuf alaih dia pun huruf. Kalau mufrad, maktuf alaih dia pun mufrad. Kalau jamak, maktuf alaih dia pun jamak. Biasanya macam tu lah. Biasanya macam tu. Kemudian, kalau muzakkar, maktuf alaih dia pun muzakkar. Kalau muannas, maktuf alaih dia pun muannas. Kalau ma'rifah, maktuf alaih dia pun ma'rifah. Kalau nakirah, maktuf alaih dia pun nakirah juga. Itu poin penting lah untuk dalam maktuf alaih ni. Okay, so muka surat 305, 306, 307, 308 tu kamu baca sendiri. Itu adalah i'rab. Baca, cuba fahamkan. Bagi semua i'rab yang masalah rabi'ah tu kan, 9 perkataan tu kan. Kalau tak faham, korang boleh tanya ustaz. Kemudian, tengok kat muka surat 309. 309 ni bagi tahu jadual dia. Jadual tu tahu dia hayyun dan asli. Jadual pencerahan bagi ataf. So, ini singkatan lah daripada apa yang tajuk ni. Tarif dia apa?
Wa tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi mislu qama Zaidun wa Amrun. Jadi kita dah belajar dah, dia berada di antara tabi' dan matbu' dia. Tabi' kat belakang, matbu' dia kat depan. Dia mengikuti. Mengikuti dari segi apa? Rafa' nasab jar. Jazam. Huruf dia pula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 huruf. Rukun-rukun. Rukun-rukun bagi ataf ni ada maktuf alaih, huruf ataf dan maktuf. Kemudian i'rab maktuf macam mana? I'rab maktuf dia akan mengikuti maktuf alaih dia yang kat depan tu. Kalau maktuf alaih dia rafa', so maktuf dia pun rafa'. Kalau maktuf alaih dia jazam, fi'il jazam, so maktuf dia pun jazam. Okay, baik. Sekarang kita akan sambung pada musyad 313. Jumpa next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.